Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang disayangi iaitu Puan Siti Yuliandi binti Ahmad. Saya Nur Syafiqah Adira binti Ahmad, nombor matrik 1810642. Darah kesepujangan saya Elmadani Syazwina binti Yusri 1818224 dan Muhammad Azimuddin bin Kamar Nizam 1813011. Baiklah, kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Sikap, Persepsi dan Pematuhan terhadap Prosedur Operasi Standard dalam kalangan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Pagoh. Kami mempunyai 3 objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti persepsi mahasiswa UIM terhadap prosedur operasi standard. Objektif yang kedua pula ialah mengenal pasti sikap mahasiswa UIM terhadap prosedur operasi standard. Dan objektif yang terakhir pula ialah mengukur hubungan antara sikap dan tahap pematuhan prosedur operasi standard. Baiklah, kita beralih kepada persoalan kajian. Persoalan yang pertama, apakah persepsi mahasiswa UIM terhadap prosedur operasi standard? Persoalan yang seterusnya pula, apakah sikap mahasiswa UIM terhadap prosedur operasi standard? Dan yang terakhir ialah, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan tahap pematuhan prosedur operasi standard? Baiklah, kita beralih kepada teori yang diguna pakai dalam kajian ini. Kami menggunakan teori sikap oleh Damiati 2017. Menurut Damiati, sikap terdiri daripada 3 komponen iaitu kognitif, afektif dan komponen konatif. Kami menggunakan salah satu daripada komponen tersebut iaitu komponen afektif. Kami juga menggunakan teori persepsi oleh Gibson 1989 untuk menjawab objektif yang pertama. Baiklah, kita beralih kepada RF bagi kajian ini. IV atau pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini ialah sikap dan persepsi mahasiswa, manakala pemboleh ubah tidak bersandar ataupun DV pula ialah pematuhan SOP oleh mahasiswa. Instrumen kajian yang digunakan pula ialah soal selidik yang menggunakan Google Form. Teknik analisis data yang digunakan bagi kajian kualitatif ialah analisis tematik, manakala kajian kuantitatif menggunakan statistik, deskripsi dan analisis inferensi kolerasi persen. Data dikumpul dan diuji dengan menggunakan sistem SPSS. Latar belakang responden terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu jantina, tahun pengajian, bangsa dan program dan umur. Seramai 40 responden terlibat dalam kajian ini. Jantina perempuan merekodkan seramai 32 responden atau sebanyak 80% dan baki 8 responden atau sebanyak 20% merupakan jantina lelaki. Untuk tahun pengajian pula, tahun pengajian ketiga merupakan majoriti yang mempunyai seramai 29 responden atau 72.5%, diikuti oleh tahun keempat seramai 6 responden atau sebanyak 15% dan tahun kedua seramai 5 responden atau 12.5%. Tiada responden daripada tahun 1 direkodkan. Seterusnya, kesemua responden terdiri daripada bangsa Melayu sahaja. Bagi program pengajian pula, program Malcolm merekodkan seramai 22 responden atau 55%, diikuti oleh program Arcom sebanyak 8 responden atau sebanyak 20%, dan manakala bagi program Encom dan TPHM pula merekodkan jumlah responden yang sama iaitu seramai 5 responden atau 12.5%. Untuk kategori umur pula terbahagi pada 2 iaitu bawah 20 tahun dan atas 20 tahun. Majoriti responden diwakili oleh mereka yang berumur atas 20 tahun iaitu seramai 37 responden atau sebanyak 92.5% dan baki 3 responden atau sebanyak 7.5% mewakili responden bawah umur 20 tahun. Seterusnya, kita beralih kepada analisis kualitatif bagi menjawab objektif pertama iaitu persepsi mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia terhadap prosedur operasi standard iaitu SOP. Berdasarkan dapatan menunjukkan bahawa terdapat 2 jenis persepsi iaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif mengandungi 3 persepsi positif berdasarkan borang soal selidik.
Manakala bagi persepsi negatif pula mengandungi 7 persepsi negatif berdasarkan soalan-soalan di dalam borang soal selidih. Seterusnya kita beralih kepada persepsi positif. Berdasarkan 3 kenyataan persepsi, hasil dapatan menunjukkan bahawa persepsi positif tertinggi adalah dalam pernyataan ke-6, iaitu SOP yang ditetapkan amat jelas dan mudah untuk difahami, iaitu seramai 13 responden memilih sebagai salah satu persepsi positif terhadap prosedur operasi standard SOP, manakala persepsi positif terendah adalah daripada kenyataan ke-10, iaitu SOP yang dikuatkuasakan dilihat relevan dalam menangani penularan wabak COVID-19, yang merekodkan seramai 12 responden yang telah memilih persepsi positif ini sebagai salah satu persepsi positif terhadap prosedur operasi standard SOP. Seterusnya, kita beralih kepada persepsi negatif. Berdasarkan 7 persepsi negatif yang dinyatakan, kami mendapati bahawa persepsi negatif tertinggi bagi mahasiswa UIAM terhadap prosedur operasi standard adalah daripada kenyataan kedua, iaitu SOP yang dikuatkuasakan mempunyai sikap pilih kasih. Hal ini dibuktikan apabila seramai 37 responden memilih persepsi ini, manakala persepsi negatif terendah adalah daripada kenyataan ke-9, iaitu SOP yang digariskan tidak bersesuaian dengan wabak yang melanda, yang merekodkan seramai 12 responden yang memilih persepsi ini sebagai terhadap prosedur operasi standard SOP. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian berdasarkan kajian rintis. Saya akan menerangkan ujian kebolehpercayaan terhadap soal selidih yang dijalankan semasa kajian rintis. Seperti yang sudah kita sedia maklum, ujian ini bertujuan untuk memastikan kesahihan soalan-soalan pada soal selidih adalah sahih. Baiklah, berikut merupakan hasil daripada ujian kebolehpercayaan kajian ini. Berdasarkan jadual yang dipaparkan, kami mendapati bahawa nilai Cronbach alpha bagi item-item di bahagian B adalah 0.768, manakala bagi item-item di bahagian C pula, nilai Cronbach alpha menunjukkan 0.701. Hal ini telah membuktikan bahawa kajian ini telah mencapai nilai kesahihan yang dikehendaki. Jadi untuk menjalankan ujian sebenar, kami menggunakan soal selidih yang sama memandangkan nilai kesahihan mencapai nilai yang memuaskan. Seterusnya kita pergi kepada dapatan analisis kuantitatif bagi menjawab objektif mengenal pasti sikap mahasiswa terhadap SOP. Kita teruskan dengan bahagian sosiodemografi responden. Kami telah menetapkan 5 item dalam bahagian demografi responden, iaitu item pertama ialah jantina. Kami telah menjalankan kajian terhadap 40 orang responden yang terdiri daripada 8 orang mahasiswa lelaki dan 32 orang mahasiswa perempuan, dan kedua-dua jantina masing-masing mewakili 20% dan 80%. Item kedua ialah tahun pengajian. Kami telah menetapkan 4 tahap, iaitu tahun pertama sehingga tahun keempat. Jumlah responden tertinggi adalah daripada tahun ketiga, iaitu sejumlah 29 orang dengan nilai 12.5%. Kemudian diikuti dengan tahun keempat seramai 6 orang dengan nilai 15%, dan jumlah responden pada tahun kedua adalah 5 orang dengan nilai 12.5%, manakala tiada responden daripada tahun pertama dicatatkan.
Seterusnya, item yang ketiga adalah bangsa. Dapatan menunjukkan hanya satu bangsa yang menjawab soal sedia ini, iaitu bangsa Melayu. Kesemua responden seramai 40 orang merupakan bangsa Melayu dengan nilai 100%. Kemudian, item khusus atau program. Memandangkan Universiti Islam Antarabangsa Cawangan Bagong mempunyai 4 kursus utama, jadi kami telah menetapkan keempat-empat kursus dalam bahagian demografi responden yang terdiri daripada Melkom, Arkom, Enkom dan TPHM. Dapatan menunjukkan jumlah responden tertinggi adalah daripada kursus Melkom iaitu seramai 22 orang dengan nilai 55%. Diikuti dengan kursus Arkom seramai 8 orang yang mewakili 20%, manakala responden daripada kursus Enkom dan TPHM adalah seimbang seramai 5 orang dengan nilai 12.5% masing-masing. Item yang terakhir ialah item umur. Kami telah menetapkan 2 had umur iaitu bawah 20 tahun dan atas 20 tahun. Dapatan kajian mendapati jumlah responden tertinggi adalah daripada golongan yang berumur atas 20 tahun iaitu seramai 37 orang dengan nilai 92.5%, manakala responden yang berumur bawah 20 tahun seramai 3 orang dengan nilai 7.5% sahaja. Baiklah, kita teruskan kepada item-item bagi kajian kuantitatif. Objektif yang kedua. Terdapat 8 item yang terdapat dalam bahagian ini. Antara itemnya ialah saya tidak rajin untuk mengikuti SOP dengan terperinci. Saya hanya rajin pada awal-awal SOP dijalankan sahaja dan lain-lain lagi. Berdasarkan klasifikasi yang telah dijalankan, kami mendapati responden mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Antara contoh bagi item 1, 19 orang daripada 40 responden sangat tidak setuju dalam tidak rajin untuk mengikuti SOP dengan terperinci. Bagi item 2 pula, seramai 25 orang responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan kenyataan bagi item yang kedua. Seterusnya saya akan menerangkan analisis data deskriptif. Berikut merupakan data deskriptif bagi mengenal pasti sikap pelajar dalam kepatuhan SOP. Analisis deskriptif menentukan skor min dalam melihat sikap pelajar dalam mematuhi SOP. Berdasarkan jadual ringkasan min sisihan piawaian yang telah disediakan, kami mendapati skor min bagi item 9 iaitu responden sangat skeptikal terhadap pelaksanaan SOP terbaharu dalam mengekang wabak COVID-19 adalah yang tertinggi iaitu dengan 3.45, manakala skor min terendah ialah bagi item 7 iaitu responden sentiasa mengambil mudah terhadap SOP yang dilaksanakan, mencatatkan nilai terendah iaitu 1.98. Seterusnya, saya serahkan pentas pembentangan kepada Saudari Shazlina. Seterusnya, bagi menjawab objektif yang ketiga iaitu hubungan antara sikap dan pematuhan SOP. Saya akan bentangkan dapatan kajian yang telah kami analisis menggunakan kaedah kuantitatif. Untuk pengetahuan semua, bahagian ini mengandungi 2 pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah bebas iaitu sikap mahasiswa yang diterangkan oleh Saudari Syafiqah dan juga pemboleh ubah bersandar iaitu tahap pematuhan SOP. Kita teruskan kepada pemboleh ubah tahap pematuhan SOP. Berikut merupakan item bagi tahap pematuhan mahasiswa terhadap SOP. Secara keseluruhannya, terdapat 7 soalan pada bahagian ini. Berdasarkan jadual dan carta pie pada item tahap kepatuhan SOP, kami mendapati bahawa nilai kekerapan bagi responden yang menjawab setuju dan sangat setuju adalah tinggi bagi kesemua item yang menunjukkan bahawa majoriti responden mematuhi SOP. Seterusnya, berikut merupakan jadual ringkasan min dan sisihan piawai bagi bahagian C iaitu pematuhan SOP. Berdasarkan jadual berikut, kami mendapati bahawa skor min bagi item C2 iaitu saya sentiasa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah mencatatkan nilai skor min yang tertinggi iaitu 4.85. Manakala item bagi C5 iaitu saya mempraktikkan kaedah menyapa dengan meletakkan tangan di dada tanpa melakukan kontak dengan orang lain mencatatkan nilai skor min yang terendah iaitu 3.78. Kita beralih kepada ujian analisis data korelasi Pearson bagi menjawab objektif ini. Berikut merupakan hasil ujian korelasi Pearson yang telah dijalankan menggunakan SPSS.
Berdasarkan gambar tersebut, keputusan kajian ini mendapati bahawa nilai signifikan bagi keseluruhan item B dan C ialah 0.00. Dapatan kajian menunjukkan hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah adalah signifikan kerana nilai signifikan menunjukkan nilai 0.00 lebih rendah berbanding nilai alfa iaitu 0.05. Oleh itu, kajian ini menolak hipotesis nol iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara sikap mahasiswa dengan tahap pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP. Secara rumusnya, sikap mahasiswa UIAM mempengaruhi prosedur operasi standard SOP seiring menolak hipotesis nol. Jelas bahawa persepsi mahasiswa UIAM terhadap prosedur operasi standard SOP juga turut mempengaruhi sikap mahasiswa serta tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.